Okey, topik malam ini kita akan mulakan dengan dia punya title dia 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi ni adalah hasil penulisan daripada 2 orang daripada 9 animator senior Disney. Okey, Disney Studio yang zaman old school dulu, diorang ada 9 old men diorang panggil. 9 orang tua. Antara 9 old men ni lah Frank Thomas and Oliver Johnston. Diorang ni lah yang compile semua pengalaman daripada zaman daripada Mickey Mouse mula-mula sampai diorang start buat filem and so on. Jadikan satu bentuk penulisan. Sebab benda ni based on diorang punya pengalaman along the diorang punya production buat kerja tu, diorang based on practice diorang pandai-pandai bagi nama lah benda tu kan, ada dia punya terms dia, 12 prinsip yang you guys pernah belajar tapi saya akan explain lagi. And they notice one day diorang akan pergi, maknanya one day semua orang pun akan pergi dan apa benda ni kena wariskan kepada junior-junior supaya benda ni berterusan. Jadi that's why 2 orang ni, Frank Thomas and Oliver Johnston, compile menjadi satu buku. And then ada selepas itu disambung pula oleh another director filem animasi iaitu Richard Williams. Richard Williams pula dia tulis dalam dia punya buku sendiri dan dia uraikan dengan lebih lanjut lagi 12 prinsip ni. Jadi 2 buku utama ni menjadi rujukan. Jadi saya tunjuklah. Okey, kita teruskan ya. So ini wah tiba-tiba ada muka sendiri kan. So saya punya job sekarang animation director Little Critters Workshop, and another side project as a co-founder, producer dan pengarah untuk Zingy Media, dan also as an animation educator at Sembang Animasi. Right now sambil saya promote sikit, ini adalah my side project dan hopefully can grow bigger in future. Okay, saya sedang membangunkan suatu platform untuk tayangan kids show, maknanya untuk subscription base macam Netflix, macam Disney Plus, dan ini fokus untuk rancangan kanak-kanak sama ada animasi ataupun drama ataupun dokumentari lah. Okay, hopefully benda ni settle, saya boleh tunjuk dengan you guys walaupun dah habis kita punya sesi kan. Okay, prinsip nombor 1. Prinsip nombor 1 ni dipanggil squash and stretch. Okay, bahasa simple yang saya boleh explain dekat sini ialah adding value dan juga life to the drawing, to the animation. Okay, also dia depend kepada elemen ataupun material kepada subjek tersebut ataupun jenis kartun lah. Awak nak buat kartun macam mana? Kalau awak nak buat satu kartun animasi yang serius dan karakter tu adalah robot, tak mungkinlah dia nak squash stretch kau-kau macam awak nak buat Bugs Bunny punya style. Dan kalau awak nak buat animasi tu bola sepak, mungkin dia perlu a little bit squash compare kalau nak buat animasi bola bowling. Bola bowling kita tahu kan macam mana material dia. Lembut ke keras? Keras. Keras. Okay. That's why bila bola bowling awak nak animate, jangan buat dia terlampau squash. So dia tidak sesuai. Okay. Ini adalah contoh squash. Okay. Masa saya buat ni time tu tengah cerita Avengers. So saya terfikir Hulk smash dengan Thor ni lah yang kena ni. Right? Dan ini adalah contoh stretch. Tapi ada lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya bila kita angkat tangan kita dan kita tunjuk situ kan, kita pointing. Sebenarnya untuk menghasilkan animasi macam dia kena ada stretch sikit tangan, jangan lajak sikit ke depan. Okay? Even kalau ada bila satu karakter tu tengah pandang depan dan tiba-tiba dia terkejut dan pandang sana, kita tak buat dia automatic pandang macam tu. Kita akan buat dia tunduk dulu dan pandang sebelah. That's why masa tunduk tu sendiri, kita akan squashkan kepala dia, penyekkan sedikit. Itu baru pandang. Masa pandang tu pun dia ada stretch, bagi lonjong sedikit baru recover. Okay.
Itu yang nak buatkan animasi tu lebih hidup berbanding dengan keras juga. Alright? Any question so far untuk prinsip yang pertama? Rasanya tak ada sir. Tak ada ya? Sebab I believe you guys dah dapat a little bit exposure pasal prinsip animasi ni sebab dah pernah belajar semester lepas ya? Saya. Alright. Mostly orang macam kalau macam in studio dengan saya dah bekerja dengan ramai team members. Mostly semua ingat squash and stretch, semua ingat sometimes by natural diorang ingat bila nak apply, tapi kadang-kadang pun terlupa juga. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, ini dipanggil anticipation. Bahasa mudahnya antik. Kita orang malas tau. Macam kadang-kadang kita orang nak explain dengan sama teammates pun, sila tambah anticipation panjang. Please add anticipation panjang. So we call it antik. So antik tu bukan merujuk kepada barang-barang antik macam all those barang lama, tapi dia lebih kepada dia bermaksud anticipation. It's a short action before the actual movement. And bukan normally, maknanya dia memang supposed to be opposite direction of the punya main movement. If you nak pergi ke depan, your action anticipation supposed to be belakang sedikit. Okay, as simple kita kata kita tarik sikit. Alright, think of casting fishing rod atau fishing people. Okay, saya nak korang semua membayangkan bersama saya. Join saya. At first, I need everyone untuk pegang batang pancing. Kalau tak pernah pun agak-agak je lah macam ni batang pancing. Dah pegang dah semua dah? Dah saya. Dah. Warna apa batang pancing tu? Hitam. Mostly warna hitam lah. Kalau warna terang-terang nanti ni kan boleh nampak. Okay. Right now depan you guys ada satu tasik yang cantik. Maybe korang duduk dekat JT atau korang duduk dekat dalam sampan, which is more yang mana-mana you prefer lah. Okay, dah bayangkan dah duduk dekat sampan atau duduk dekat JT kan? Alright, kita nak mancing ni ataupun di laut dalamnya, you mancing tengah-tengah laut kan. So macam mana kita nak, umpan dah ada, kita nak campak ke ikan. Adakah campak macam tu ataupun you tarik belakang, swing. Dari belakang dan swing. Okey. Siapa-siapa yang tak pernah memancing tu pun at least mungkin boleh terbayang ataupun nampak video ke apa benda orang mancing kan. Kita tarik ke belakang, swing. Okey. Our actual movement kita nak swing ke depan. However, untuk anticipation, kita tarik dulu ke belakang. Pusing kan? Okey, dah bayangkan dah? Tarik. Dah saya. Allah, terlepas pancing saya. So pancing saya dah. Okey. So itu dia satu contoh anticipation. Atau contoh yang lain, kita nak punch, kan? Adakah kita nak punch tu pandang orang, tumbuk orang, terus tumbuk macam tu? Cukup powerful tak? Ke tak cukup? Ataupun you tarik dia, bang bagi sikit. Tarik je. Kalau tarik lagi power, Kalau pecah Bruce Lee palu. power lah. Tarik tu lagi impactful lah. Unless seorang je yang boleh macam tak payah tumbuk macam tu pun dia dah cukup power, iaitu one punch man kan. Saitama. Push. Tapi terkatut lah kan. Okay. So benda ni kita kena tarik opposite direction. You nak tumbuk ke depan, you tarik ke belakang. Alright. Macam if satu action nak menoleh ke kanan kan. Ni yang macam poyo sikit ataupun lebih-lebih sikit lah ya. Normal orang dia akan toleh ke kanan macam tu. Tapi mungkin kalau macam exaggerate sikit atau dia ada anticipation, so dia ada tarik dulu baru pusing. Okay. Nak pandang sana pun pusing dulu, baru pandang sana. So itu adalah satu anticipation. Okay. Ataupun contoh lain, awak bawa motor berhenti.
nak turun daripada motor, adakah kita terus swing ataupun kita tarik tunduk dahulu baru up dan pusing kaki ke daripada seat? Boleh bayang? Okay. Now, okay, ini adalah contoh Donald Duck macam mana dia nak lari. Macam kat mana direction dia lari? Adakah ke kiri kita ataupun ke kanan kita? Kanan. Ke kanan kita, iaitu kiri dia lah ya. Maknanya dia tarik dan dia nak pergi ke satu direction. So dia tarik ke belakang and then dia nak lari ke depan. Ini adalah salah satu contoh anticipation. Okay, ini adalah another example yang mana anticipation ni dia punya kawan dia ada anticipation, mesti ada benda ni pula. Okay, dekat sini saya tulis sebagai cushion ataupun overshot, ataupun kadang-kadang dua-dua pun boleh pakai sekali serentak. Right, contoh pertama monkey ni dia berdiri tegak, lepas tu ada anticipation ataupun antic yang opposite direction dia, dia tarik and then dia lompat untuk in between dia. Apa saya tulis ni? Okey, key pose 4, cushion ataupun push untuk absorb impact tu, maknanya dia landing itu adalah cushion ataupun push. Tak cukup dengan tu, bila dia berdiri dia terlajak pula overshot baru settle. Okey, ingat dia, kalau korang buat animasi, kalau korang buat apa-apa movement, bila dia lompat satu big movement, dia tak boleh lompat terus pop tegak je macam tu, keras. Tak best. Okay, dia punya prinsipal tidak menjadi. Korang kena lajak dulu ke bawah, naik lajak ke depan, baru settle. Maknanya ada dua. Okay, turun bawah, up, settle. Paling-paling pun kalau turun bawah, settle tu kira boleh diterima lah, tapi bergantung kepada jenis animasi. Okay, faham tak kat sini? Pose pertama, Faham, sir. nombor 2 dia lompat, nombor 3 landing. Ini adalah cushion ataupun push. Nombor 4 dia dah naik atas balik, lajaklah pula tapi baru dia turun ke 5, settle. Okey. So ini adalah satu contoh untuk anticipation and cushion. Dan dia ada 3, antic, cushion dan overshot, settle. Always 4 ni ya. Mula-mula first pose, antic, lepas tu cushion, overshot, settle. Okey, itu kalau banyaklah. Ada setengah pula kalau jenis macam very wobbly punya karakter, macam very slide. So dia ada push, dia ada overshot and then double, triple overshot, bergantung. Kalau macam watak tu jelly ke, watak tu apa ke. Watak tu yang watak yang lembut ke. Okey. Itu dia. Next, staging. Tapi sebelum staging, anyone nak tanya soalan dulu berkenaan dengan anticipation ataupun cushion ataupun overshot? Tak ada? Tak ada, sir. Okay, next ni kita panggil staging. Staging ni bahas kalau ditranslatekan untuk staging untuk animasi ni ialah peletakan ataupun ya peletakan lah staging kan. Dia umpama pementasan lah. It cover everything daripada watak karakter awak tu, to camera, to background, to the punya props, punya lighting and everything. So umpama teater lah pementasan kan. Staging, pementasan punya staging. Kat mana nak letak watak utama, watak utama pula. Kita dah belajar kan, protagonis, kat mana kita dah letak kita punya deuteragonis, all the props, lighting macam mana, lighting merah ke, lampu hijau ke. Ini semua adalah staging. So dia prinsip nombor 3 ni memang diguna pakai untuk everything. A proper staging can add value to the scene such as anger ataupun mystery ataupun love, etc. Macam-macam lah. Okay, I need you guys punya feedback. Example yang saya nak tunjuk selepas ini.
Okey, dia ada dua example. Yang pertama, ini okey, staging ni dia punya composition ni apa dipanggil ni? Siapa boleh jawab? Scene composition dia. Saya Ah, rasa long long shot. shot saya. Long shot, okey, betul. Dia boleh panggil long shot ataupun full shot. And then how about dia punya placing character? Placing character dia imbalance. Imbalance. Sebab apa imbalance? Sebab ada dua karakter kat kanan and then kat kiri tu just kosong. Also dia punya background pun imbalance sebab dekat situ ada pintu kat tengah, lepas tu tingkap kat dua-dua belah tu lain. Oh, yang itu saya lukis cincai. Yang itu tadi kita benda. Tapi thank you beritahu point out dekat situ. Alright, dia imbalance and dia apply rule of third. Maknanya ada ruang yang kosong, ada ruang yang karakter ni punya composition, dan benda ni might influence, even the background tu might influence karakter apa nama? Mood yang ada sekarang. Okay, dan kita nampak dia lebih kepada full shot kan. So adakah dia ada feeling serious atau feeling kelakar atau feeling macam mana? Serius. Serius ya? Romantic. Romantik. Okay, Romantic alright. saya. Mungkin sebab pose tu dah nampak berpegangan tangan. Okay, how about next scene? Anyone boleh baca dialog atas? Seorang lagi baca dialog bawah? Saya nak baca atas. Okay, silakan. Watashi wa anaka asuki desu. Okay, siapa nak baca yang bawah? Saya sir nak try. Silakan. Watashi mo anata ga suki. Okay. Wah, Alright. itu dia pacingan Amy. Oh. Ya. So dia macam okay, itu contoh. Okay. Anyway, dekat sini background saya tak letak, tapi saya tukar kepada color card, istilah dia color card, dan penggunaan warna, and then dia punya staging. Okay, apakah nama camera shot ini? Over the shoulder. Over the shoulder. Over the Over head. shoulder. Sebab dia pendek tak ada shoulder. over the shoulder lah, cuma sekarang over the head. Watak mana yang bercakap? Laki tu dulu. Laki tu dulu. Yang lelaki tu kan. That's why kita buat over the shoulder dekat dia. Okay. Dan staging ni kita lebih fokus kepada muka dia, expression dia. That's why kita perlukan this angle. Dia lebih impactful berbanding dengan side view. Sebab kita nampak muka dia. Okay. Jadinya kamera punya position, lighting, apa benda yang lain semua, composition semua memainkan peranan dalam staging. Okay. Dan siapa yang menentukan staging ni? Tak sure? Storyboard artist. Yes, storyboard artist. Writer mungkin dia buat cerita dalam dialog dia, terus watashi wa anata suki desu. Maknanya dia punya dialog macam tu, tapi dia tidak beritahu nak kena over the shoulder ke apa, sebab writer skill set dia ialah menulis. Dia bukannya fikir angle macam mana. Kalau dia tahu bagus, kalau dia tak tahu tak apa. Maknanya memang bukan kerja dia. Itu kerja storyboard artist. Jadi you guys as a storyboard artist yang fikir nak pakai angle yang mana. Kalau ambil top view, nampak tak muka? Sesuai tak? Tak sesuai. Sesuai kan? Ada macam-macam view yang boleh, tapi ini yang paling sesuai. Okay? So ingat benda ni ya. So ini adalah staging. Another staging. Apa yang you guys nampak dekat background?
Ada rumah. Langit dia merah. Okay. Apa mood yang rasa dekat background dekat scene ini? Horror. Seram, serius. Seram. Okay, alright. Mood tu sampai. Okay. Dengan background overlay layer dekat depan tu nampak slightly blur sedikit. Okay, dan dia lebih berfokus kepada that perspektif nak tersemua ini. Perspektif rumah tu kan. Okay. So dan dia fokus kepada, contohlah kalau camera works tu fokus kepada pintu. Jadi adalah impak dia. Alright. So far okay ya? Boleh kita teruskan? Boleh sir. Boleh sir. Now, nombor 4. Kita panggil sebagai straight ahead and post to post. Okay. Ada yang tak faham apakah itu straight ahead, apakah itu post to post. Okay. Post to post dahulu. Saya explain yang post to post ya. Bila kita buat animasi, kita buat post pertama and then kita terus lukis post kedua. Post pertama pegang handphone. Post kedua lambai kawan. Macam tu kan. Pertama tengok ni, lukis yang ini dulu and then post kedua lukis macam itu. So, bila awak buat tu, itu adalah post to post. Maknanya post kepada post. Lepas tu awak buatlah dia punya in between daripada post ni, and then tengok kawan, tunduk sikit, macam tu. Itu baru post to post. Okay? This is where we decide on the acting straight ahead, spontaneous, direct draw from beginning to end. Post to post, kita well plan, kita rancang dahulu apa nak buat. Post pertama, nak panjat pokok. Post kedua, start panjat, maknanya dah kat atas pokok. Jadi, kita tambah in between tengah-tengah. Straight ahead pula, dia kita buat directly. Maknanya kita buat terus. Lepas post ini, kita lukis yang seterusnya. Kita lukis yang seterusnya. Usually tak berapa terancang. Dia lebih spontan ya. Siapa biasa melukis di buju buku? Lepas tu korang krek. Tak biasa tapi pernah. Tak biasa tapi pernah ya. Okey. Korang akan lukis page pertama, selak, kedua, selak, ketiga, empat, seterusnya. Lepas tu cuba nak tengok tu kan. Betul ke tak betul? Betul-betul. Okay, itulah teknik yang biasalah sebab kita tengok orang buat macam tu, kita pun buat macam tu. So kita tidak rancang apa kita nak draw sebenarnya. Kalau bola tu tungtang ada orang berjalan ke apa ke, kita ikut flow lukis. Okey. Cabaran dia bila buat macam tu, dia punya sizing, volume dia mungkin tidak konsisten. Lepas tu timing kita tidak dapat tentukan tang mana nak laju, tang mana nak slow, melainkan kita dah betul-betul arif lah. Kita dah tahu bola tu bila lompat ke atas, mana nak kena slow, baru laju turun bawah. Okay, itu adalah straight ahead. Biasanya, bila old school animator buat straight ahead ni, dia buat untuk efek. Contohnya, ripple air ataupun api. So, dia lukis satu frame, kecil, and then besar sikit, makin lama makin besar, and then menghilang. Itu adalah satu contoh. Ataupun ripple air, batu jatuh dekat kolam atau dekat air. Ceplum, so ada ripple, splash, and then ada ripple. So dia lukis page by page, lukis. Itu satu contoh. Tapi nak senang sekarang kita buat post to post. Maknanya batu jatuh, splash, and then dia kembang, so kita tambah in between. Okay, itu adalah straight ahead and post to post. For beginners, memang saya suggest apa-apa buat post to post dulu. Jangan straight ahead ni biasa orang yang dah master je. Okay, faham lah? Any question? Faham Tak ada? ke? Okay, let's Faham say sir. korang nak tracing daripada apa yang hari tu lawan itu yang power gila tu, Demon Slayer. Korang layan Demon Slayer tak? Tak layan? Layan. Okay. Layan. Itu siapa lawan dan dengan kamera duk pusing apa semua kan.
Dekat Facebook saya kawan dengan budak-budak muda animator yang diorang ni rajin. So diorang tengok scene tu power, contohnya scene lawan-lawan apa. So diorang trace balik, diorang masukkan karakter diorang. Dan teknik yang diorang buat tu, diorang follow tu, diorang adalah straight head. Sebab dia, reference dah ada, dia buka dia punya software dan dia letak overlay layer, dia lukis balik frame by frame. Dia masukkan watak dia. So sebab dia suka anime punya style in the animation. So dia boleh buat lah. So yang itu adalah straight head. Mana frame by frame tu terus. Tapi kalau untuk real production yang melukis anime itu sebenarnya dia buat post by post. Post pertama, post kedua, post ketiga. Lepas tu baru dia buat tambah in between. Okey, ini contohlah. Maknanya kita boleh decide nak dia punya animasi tu pandang depan atau toleh ataupun straight away pandang toleh. Ini bergantung dekat post to post kita macam mana. Okey, kita teruskan. Nombor 5, ini yang paling lah orang lupa sekali. Memang selalu lupa. Saya punya daily comment saya dekat animator, follow through sila tambah overlapping, please add overlapping action, add dia punya tail, please add overlapping dekat rambut and so on. Okay, follow through adalah dia ikut kepada main object. Okay, dua-dua follow through and overlapping ni adalah benda tambahan yang melekat kepada main object. Okay, kalau objek dia ialah kepala, so benda yang melekat dekat situ ialah rambut. Kalau awak pakai tudung, tudung itulah follow through, dia mana tertinggal di belakang. Bila awak berhenti, tudung tu terpusing, terlajak sikit, baru stop. Kalau awak ada ponytail kat sini kan, so bila awak toleh, awak pandang ke kiri. Ponytail tu terheret ke belakang dulu, baru dia terlajak ke depan, baru dia settle. Okay? Maknanya kepala dah berhenti, rambut masih bergerak. Boleh faham tak tu? Faham. That's why saya mention dekat sini, not everything move and stop on the same time. Unless kalau awak buat robot lah, ataupun simple cut out animation. Awak buat Chibi Maruko. Tak payah nak rambut duduk macam tu kan, pasal style dia memang simple. Tapi kalau buat memang for real animation yang perlukan ada follow through, ada overlapping, then kena buat. Kadang-kadang follow through ni kita panggil sebagai drag sebab dia terheret di belakang. Macam kita pushing macam ni. Rambut panjang kan? Tulis tu hide everything. So rambut tu terseret dulu, istilah dia drag lah. Drag and then main object iaitu kepala kita berhenti. Tapi rambut sebab ada energi lagi dia masih dia lajak. Baru dia settle. Baju ke, ekor, anything yang dia hanging. Okay? Macam contoh dekat sini. Boleh close up tak ni? Oh tak boleh. Contoh dekat sini. Jilly blow out candles on cake. So ini post dia daripada buku ni. Bila dia up, dia punya ribbon naik, ada turun. Dia punya ekor pun juga akan nampak. Dekat sini dia movement sikit. Okay. And then this is another example. Okay. This guy, nama dia Uncle Naden. Salah satu watak dalam animasi Ali Sofia hari tu yang saya involve tu lah. And then kita bagi nama dia Uncle Naden. Dia ni penjual roti. Dalam cerita Ali Sofia tu kadang-kadang dia jual roti, kadang-kadang dia jual aiskrim. Ikutlah apa mood dia. Okay, this guy kita nak applykan apakah animation principles yang ada ya. Okay, kita beritahu main action dia riding motorcycle. Okay. Secondary action nanti kita masuk kemudian. Yang ni overlapping action dan juga drag. Kita nak tengok dekat dia punya tali keleda ni, tali helmet dia ni yang tidak diikat dengan betul. Jadi dia keep flipping. Benda tu dah overlapping sebab dia bergerak. Kalau dia pergi mana-mana pun, dia toleh ke apa ke, benda tu akan ikut dan keep overlapping. Alright. Next, apa lagi yang waving yang boleh overlapping dekat sini? Misai je. Misai dia kalau lah misai dia panjang kan. So overlapping.
Sama juga dengan roti yang hanging dekat tepi ni, dia keep goyang. Okay. Itu adalah overlapping dan juga drag. Another animation punya principles, secondary action. Yang ini nanti kita akan masuk, tapi ini nampak main action, bawa motosikal, secondary action dia talking on phone, lepas tu melambai lagi kat orang. Okay, itu adalah secondary action. Saya nak korang faham overlapping dahulu. Boleh faham? Boleh. Nanti kalau Okay. dalam storyboard kena letak macam kena mention ke macam tali tu kena overlapping. Okey, untuk penulisan skrip, kalau tak biasanya tak beritahu dalam penulisan skrip, dalam storyboard tak perlu tulis dekat awak punya tu nak kena overlapping apa, tak perlu tulis, itu kerja animator. But apa yang boleh diimprovekan dekat storyboard tu ialah awak lukis pose pertama, contohnya ini pose pertama dah macam ni kan. Pose kedua katalah Uncle Nada ni tekan brake dan dia berhenti. So dia punya tali tu sepatutnya ke mana? Kalau saya ni bawa motor, and then saya berhenti. Tali tu ke mana pula? Ke depan. Ke depan, cantik. Maknanya awak lukis watak ni berhenti ke depan, tali tu awak lukis ke depan sikit, lajak. Sama juga dengan maybe Mishai, dia pun ke depan sedikit dan baru settle kan. Awak buat pose pertama dia bawa motor, pose kedua dia macam tu dan lajak. Ia akan membantu animator faham yang ada overlapping. Walaupun awak tak tulis. Faham sih? Tapi kadang-kadang storyboard pun dia nak cepat. Okay, sebab dia punya deadline tak sama macam animator. Kadang-kadang benda tu pun dia tak buat. Maknanya dia just basic, simple. Benda tu kadang-kadang siap salah lagi. Benda tu hanging macam tu je. Kita ingat benda tu keras ke? So kena animator punya part later on untuk make everything alive. Okay. Good question. Okay. Yang ini ramai yang katui. Dah kerja bertahun pun kadang-kadang katui lagi. Kata hidung sekejap. Okay. Slow in dan slow out. Slow in dan slow out ni kita nak to make movement tu lebih natural. Kita tambah slow in, kita tambah slow out. Okay, bayangkan kereta bila nak start gerak dan bila nak berhenti. So bila nak gerak tu adakah dia terus start engine, terus laju? Ataupun dia start slow and then makin lama makin laju? Which one? Slow dulu sir. Kalau Thank you. tekan minyak baru laju. Betul lah tu. Okay. Sama juga dengan movement kita yang lain pun. Kita akan bermula dengan slow bangun and then laju. Itu ni contohlah. So itu ada ease in and ease out ataupun slow in, slow out. Bawah ni adalah contoh satu pergerakan yang linear. Contohnya kalau kamera pun linear bergerak kan. Sebab memang on purposely linear, then it's okay, it's fine. Tapi ini contoh kalau ada slow in and slow out. Ini contoh terbaik yang mana dia pakai ni lah, hanging punya pendant. So ada mula-mula daripada first pose, and then bila nak ke nombor 2 tu dia energi dia masih tak banyak lagi gerak. Sebab tu dia bergerak sikit. Start laju sedikit pada 3, start laju pada 4, and then nak naik laju ke 5 tapi dah mula ada tarikan gravity. So dia dah mula slow. Slow in, ada slow out. Maknanya dia bermula daripada slow out, bila nak naik, slow in. So jangan confuse, bila kita lambung bola ke atas, bola tu bila nak naik, adakah bola tu naik laju dan terus turun laju juga ke ataupun kat mana dia slow? Dekat puncak. Di Yes, puncak je kan. Bila kita baling bola, dia akan slow and then dia akan slow laju balik kan. Bila nak naik tu, itu adalah slow in. Bila nak start turun, itu adalah slow out. Dia terbalik dengan apa yang ada depan awak ni.
Sebab ni kan, ini naik, ini start turun balik. Nah ini. Dia daripada slow laju. Inilah turun. Yang ini bila nak naik. So slow in bila dia naik, slow out bila dia turun. Okay. Jadi kena apply dekat awak punya animation in future. Kalau ada buat lagi lah projek animasi. Ada lagi ke semasa depan? Atau akan datang? Maybe 3D. Ada 3D ya? Okay. 3D lagi kena apply. Dan dia punya graph, 3D dia ada graph. Yang dekat graph tu dah already ada dah. Cuma boleh improvekan lagi. Okay. So any question untuk slow in, slow out? Sarah. Ini adalah prinsip nombor 7. Nombor tu tak kisahlah, kadang-kadang lompat-lompat pun. Kita panggil sebagai arcs ataupun lengkung. Okay. Most organic life dia perlukan lengkung untuk dia punya pergerakan ni. Dia akan nampak lagi cantik lah. Sebab kalau kita nak buat human, bila kita menulis, contohlah kita ambil yang benda simple yang menulis kan. Kita mungkin menulis macam tu je. Straight lah. Tapi untuk animasi, kita tak buat macam tu. Kita buat dia melengkung ke bawah. Daripada sini, turun, pusing ke bawah. Okay? Ataupun naik ke atas. Mostly ke bawah lah, senang sikit. Right? Sebab itu yang nampakkan dia punya ada flow. Sama juga dengan tangan. Daripada tangan turun ke bawah, bila kita nak buat tangan naik ke atas, kita tidak buat tangan tu straight. Macam ni, macam saya nak tunjuk lah. Kalau depan-depan saya boleh tunjuk lah. Awak boleh bayangkan tak, tangan awak straight daripada bawah, lepas tu keras kejong naik ke atas. Cantik ke tak animation? Tak cantik. Tak cantik. Dia ada part yang dia perlu mungkin siku naik sedikit, tangan drag, istilahnya drag, dan lepas tu siku stay, tangan ni pula naik ke atas. Okay? So ada part yang naik dulu. Ada part yang kita lock down dan, hey guys, macam mana? Tak mungkin lah terus naik macam tu je. Even kaki melangkah, ada part yang lutut ke depan, and then lepas tu lutut stay, awak punya kasut pula, kasut dan juga kaki yang melangkah ke depan. Itu adalah kita punya arcs, kita punya lengkung. Okay. Jadi every time bila animate kena ada arcs ni. Ni antara benda yang daily saya mention. Missing arc, missing overlap, missing apa lagi, timing, slow in slow out tak cantik, semua benda common. Walaupun animator dah bertahun kerja, kadang-kadang pun tak masukkan juga. Okey, ini contoh. Now, secondary action, right? Ramai orang confuse between secondary action dan juga overlapping action. Including saya suatu ketika dahulu, suatu masih jadi junior animator. Saya ingat secondary action tu yang overlapping ke apa benda, itu adalah secondary action. No, tidak. Secondary action adalah additional movement on object attached to main character primary action. Even yang ini pun salah ni. Ini adalah sepatutnya untuk overlapping action tadi. Okey, contoh secondary action adalah perbuatan sekunder berbanding dengan perbuatan utama. Let's try out together. Okey, kita bayangkan sekarang ni. Ini juga untuk bayangkan, pejam mata dulu. Bayangkan. Dah pejam mata dah semua dah? Dah. Bolehlah bayang. Okey, korang pejam mata, bayangkan korang sedang menaip assignment last minute, besok nak kena hantar. Malam ni baru nak taip. In the middle of the night, dah pukul 2 pagi. Dah bayangkan dah. Aku dah tidur ni. Hello? Hello. Bayangkan tu tidur tu kan. Okey, dia punya situasi kita sama-sama ya, kita bayangkan kita tengah malam, kita buat assignment, lepas tu sambil menyumpah nyeranah kawan-kawan, kata teamwork nak buat sama-sama.
bantai tidur situ. Aku juga nak kena buat. Biasa tak macam tu? Entahlah. Entahlah, dah pasrah dah nak cakap kan ibu kecil hati kan. Hang merajuk pula kan. Okey, dia punya situasinya tu awak nak tayar assignment. Sambil ni dah gelabah ni, besok pagi pukul 8 nak kena hantar. Kan, atau pukul 9 lah dapat sikit. So, di malam yang sejuk dan hening ni, awak menaip, hidung dah start berair. Dah start sema. What would you do? Apa buat? Rasa buat apa? Biar je, tengok meleleh. Ambil tisu, gulung-gulung sebab hidung macam tu. Keset. Guna tangan. Lap. Tak guna tangan kan. Itu paling simple lah. Gross lah. Tapi kita nak cerita real situation. Animation. Kita buat ni kan. Naik. Dah mula start sini. Dah mula tarik. Dah mula pakai hidung tarik ni kan. So itu adalah your secondary action. Main action masih lagi menaik. Buka Wikipedia, copy paste, edit sikit ayat. Okay, alright, buka sana sikit, copy paste, buka sikit. Ataupun you type betul-betul lah. Based on your research. And then dah start naik, dia dah mula meleleh pula. Buat tu kan. Time itulah dah serabut kepala otak kan. Okay, naik, atau buat apa benda, buka YouTube sekejap. Lepas tu sambung balik menaik kan. So, your main action still menaik buat kerja tu. Tapi you dah start ada extra activity, secondary action. Maknanya, aksi-aksi sekunder. Time tu lah pula kan, tiba-tiba dekat dapur tu ada bunyi jatuh. Cawan saya ada air, kau tak boleh ke bawa gimmick. Ketong, ada bunyi jatuh. Awak seorang. Orang lain tidur ataupun tak ada orang kat rumah selain awak. What do you feel rasa? Terkejut saya. Terkejut kan. Oh okey, sama ada terkejut ataupun tenang. Aku relax, tak takut. Mungkin ada cawan jatuh. Tapi kita dah mula mungkin takut ataupun terkejut ataupun rasa seram. Okey, macam tu kan. So kita dah mula buat kerja, masih main action kita adalah menaip assignment, buat kerja. Tapi mata dah mula pandang takut-takut tiba-tiba ada benda muncul dekat belah kanan. Nama menaip, tengok situ kan. Kami menaip, lepas tu mata tu pandang kat sana, ada apa kat muncul tu. Okay, tak ada apa. Okay, itu adalah your secondary action. Ya? Pandang. Okay. Macam saya tengah mengajar dengan korang, tiba-tiba anak saya buka pintu, abah nak main pun boleh. Tengah cakap. Okay. Macam tu kan. So, itu adalah salah satu secondary action. Alright, boleh faham secondary action tu? Boleh. Okay, harapnya faham. Okay. Second punya contoh, bayangkan you guys berjalan menurun tangga ataupun masuk dalam lift. Sambil read phone lah, browsing your phone lah. Tengok phone ya, tengok IG, double tap, tengok IG, scroll double tap. Ataupun maybe sekarang saya tak tahu korang dekat mana sekarang, Twitter ke, dekat IG ke atau dekat tempat lain. Facebook saya tahu korang dah kurang dah. Atau whatever social media yang ada lah. So your primary action, your main action. Apakah your primary action? Main phone. Primary action main phone? No, your primary action adalah pergerakan, bergerak menurun tangga. Your main phone adalah your secondary action. Ya? Turun bawah bergerak, kaki bergerak, tangan buat benda lain. Okay? Sama lah benda macam makan burger sambil tengok comedy show. Makan, tengok tu makan. This is your main action, makan. Tapi bila tengok tu kan sambil tergelak-gelak, sambil melayan burger, apa sedap. So itu adalah your secondary action. Dia melibatkan expression, dia melibatkan additional movement yang mana main tu lebih besar
dia punya pergerakan ya. Contoh dia macam walking downstairs, itu besar pergerakan compare dengan yang kecil. Okay, nanti along the way nanti you guys boleh discover, cari sendiri apakah yang mana primary action, yang mana secondary action. Okay, ada contoh lain yang dalam YouTube dia tunjuk macam mana that character nak buka pintu sebab tak tahan nak kencing. So tarik pintu tu adalah main action dia. Tak tahan nak kencing je, cepat tang. Yang nak menahan kebut-kebut itu dia punya secondary action. Okay. Now, masuk topik ke-9 tadi. 8, 9. Ini adalah timing. Timing ni dekat sini dia macam mana placing ataupun staging your drawing, your animation. Ya? Ada nombor 1, ada nombor 2, dia pamak terus masuk. Itu sangat cepat lah. Bagi contoh macam tengok Dragon Ball kan. Tiba di sini, tiba di situ, pasal ada tengah berlawan. So itu adalah very fast. Ada key pose pertama, ada in between, ada key pose kedua terus, itu sangat laju. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan dia punya spacing dia, jarak dia konsisten. Dia panggil sebagai linear. Dan ini timing chart nombor 4 ni, ini paling biasa dipakai untuk buat animasi. First pose, second pose, dia ada breakdown, dia ada in between kat sini. Di mana lukisan tu rapat dengan 1. Yang ini rapat dengan 2. Yang ini duduk tengah-tengah lah. Jadi dia ada slow out, dia ada slow in. Dan ini adalah very common apa yang kita buat ya. Pagi tadi pun saya ada bimbing dengan animator, benda inilah saya duk explain benda ni. Tolong kena apply benda ni sebab dia asyik buat yang linear. And then daripada first pose, second pose, dekat tengah ni ada banyak in between. Ini lebih kepada sudden slow motion. Macam tengah lari laju, tiba-tiba kereta kat belakang meletup. Mana pergerakan tu sangat slow, ada ni, sangat rapat dekat sini. Dia panggil slow motion. Right. Allah, boleh zoom lagi rupanya. So please take note, shoot on one maknanya dia ada fast ataupun detail. For animation 2D, biasanya shoot on 2. Nanti you guys mungkin akan belajar ataupun pernah belajar. Pernah dengar ke istilah ni? Shoot on 1, shoot on 2, shoot on 3. Pernah dengar ke tak pernah? Tak pernah lah tu. Tak ada suara kan? Tak pernah ke saya. Saya dari fikir je. Tak pernah lah tu. Tak apa. Right, shoot on one ni, pergerakan dia sangat cepat ataupun biasanya dipakai untuk 3D punya animation. Ataupun kalau 2D pun bila kamera tengah bergerak. Kamera pan. Okay, kamera pedestal up. Kamera truck in. Kamera apa lagi? Istilah dia, hari tu saya ajar korang kamera bergerak sana, kamera bergerak sini kan. Ataupun paling-paling pun kamera pan lah. Kamera pan daripada satu side kepada satu side. Iaitu bergerak, kamera tu bergerak setiap frame. Jadi animasi pun kena buat shoot on one. Okay, shoot on two ni setiap 2 frame. Animasi tu lukis 2 frame, skip 2 frame, skip 2 frame, 2 frame, 2 frame. Right. Shoot on 3 dia lagilah 3 frame, lagi slow. Okay, 1 saat PS. Okay, saran 1 saat sama ada 24 ataupun 25 frame untuk animasi ya. So for shoot on 2 you just need 12 drawing. Sebab 12 drawing darab 2 dapat 24. Okay, cukuplah untuk dalam 25 frames ni kita nampak 12 drawing. Our human eyes cukup untuk capture animasi itu bergerak. Sebab ada 12 lukisan dalam masa 1 saat. Kau 1 saat nak kena lukis 12 kali. Itulah dia punya challenging untuk buat animation. Okay, exaggeration. Yang ini saya pernah cerita tak? Itu bukan dengan korang.
Yang ni pernah saya. Pernah kan? Okey, Ah, kalau pernah senang sikit. So if benda tu kena buat extra lah. Kalau sadder, angry, angrier. This one semua saya pernah explain ya. Exaggeration. Pada pose yang first, expression dan ni berlebihan. Lukisan yang ini pun berlebihan, tarik sampai ke belakang. Gajah normal, gajah yang exaggerate. Memang saya trace balik dan gambar gajah berlari. Yang ini gajah kartun berlari. How creator move in cartoon way, how normal and exaggerate cartoon way, how exaggerate for a character yang macam ni lah. Right. So, nombor 11, solid drawing. Okey, ini masalah common juga problem dalam production. Solid drawing ni, kita buat drawing, ini yang solid, ini tidak solid ya. Kita nak elakkan daripada watak tu terlalu kayu. Okay, wooden character. Wooden character ni dia bila sama ada watak pose dia tu terlalu symmetrical, nampak tidak menarik. Tengok this one dengan yang ini. Halo, Mickey Mouse ni. Yang ini nampak lebih karakteristik, dan dia nampak ada dynamism dia, ada dynamic. Yang dia ada melengkung sini, di part dia lurus, di part dia naik sedikit. Sebab tu this character looks more natural simply because each part of the body varies in some way from corresponding opposite part. Okay, mata ada perspektif, tangan ada berbeza. Even solid drawing untuk in between animasi pun ada dia punya rules dia. Sebab kalau tak, contoh yang saya tengah projek saya buat sekarang ni, watak tu terlalu kayu bila kepala dan juga leher dia bergerak sekali keras macam tu. Patutnya dia kena ada lengkung sikit baru nampak lebih dari. Next, this is appeal. Appeal ni adalah salah rules yang terakhir, maknanya prinsip yang terakhir. Dia punya appeal ni bukan semestinya benda tu nak kena cantik, nak kena menarik saja, tapi dia membantu pemahaman watak tu. Appeal doesn't mean it cute ataupun beauty. Typo bukan mean. It deliver the characteristic to audience. A villain looks evil and grab audience attention. A cute Kalibani, macam watak yang comel, memang orang tengok pun seronok. Shapes, line, colors influence the design. Ini old school punya rules. Okay, kalau yang sekarang they play around, kadang-kadang di twist supaya kita lebih challenging sikit. Ada setengah, kalau macam cerita sekarang kan kita baru discuss minggu lepas, siapa watak baik, siapa watak jahat, false protagonist, false antagonist and so on. Ataupun kita ingatkan dia ni watak utama, rupanya kawan dia yang watak utama. Okay, ini contoh maknanya yang paling basic. Kalau buat yang ini dulu pun dah good enough. Right? Contoh yang ada ialah this one. Yang pertama, this character crab. Siapa kenal dia? Yang mana? This one. Crab ni. Tak tahulah sir, tapi dalam cerita mermaid. Okay, right. Saya tanya kepada salah Dia generation. member area. Korang tak berapa tengok kartun lama. Right? So ini adalah yalah, betul lah cerita Little Mermaid tu. Dia punya watak ni, dan dia adalah baik ke jahat? Dia watak macam suka batu api kan? Okey, dia bukan batu api, dia ni watak baik. Dia adalah guardian kepada Ariel. Maknanya King Poseidon, King Triton ke Poseidon? King Triton nama dia. Ini penasihat dia raja, tapi King suruh dia jaga anak perempuan dia yang seorang yang nakal, si Ariel. Dia nyanyi under the sea, dia yang nyanyi lah. Okay. Next, watak yang saya nak tunjuk, this one, yang roundy
bright, earthy punya color, sangat-sangat warna-warna warna apa nama? Warna tanah. Okay. Maybe you guys tak familiar atau anyone familiar dulu watak ni? Tak sure. Tak, sir. Alright, ini salah satu kartun klasik daripada Disney dalam cerita Hercules. Dia adalah coach untuk Hercules. Hercules tu waktu tu masa dia budak dia masih keding, tak kuat. So ini adalah dia punya coach yang train dia menjadi power sampai yalah jadi very heroic. So persamaan dekat Disney punya rules dulu, watak-watak yang baik, watak-watak yang funny, macam ada yang sequel lagi ikan flounder, watak apa lagi, usually they use satu dia punya rules bright color, number two roundy, melengkung-lengkung sikit, dan adalah pointy tapi not so much. Okay, dan juga line yang digunakan pun adalah ada influence juga, tapi mostly shapes dan juga color dia influence a lot. Now untuk watak jahat, they usually use cold and cold and dark color. Mana yang watak baik, they use bright and hot color. Maknanya warna-warna yang terang, warna-warna yang panas. Untuk watak-watak jahat, diorang punya formula menggunakan warna-warna yang gelap dan juga sejuk. Macam watak Ursula. Okay. Persamaan pula dengan Orochi ni, dia menggunakan warna putih obvious, hitam, purple, warna kelabu, warna yang agak-agak dull sedikit. Nampak tak persamaan ni? Dan ini punya persamaan. So itu adalah salah satu. Ini tahu tak siapa ni? Orochimaru. Orochimaru, thank you. Kalau tak tahu, saya pun jangnya. Okay, so ini basic punya character design, rules of character design. Maknanya warna pun cukup. Unless you guys on purposely nak buat cerita tu deeper lagi, yang mana kejap dia ni watak baik, lepas tu oh ni ingat dia yang jahat, macam Inside Out, macam Agent Ali buat watak Nikki kan. Mula-mula kita ingat dia baik, lepas tu dia switch side, dia jadi jahat kan. So itu adalah ni. Tapi watak Vikram dalam cerita tu yang mafia bawa ada benda dia pergi rompak. Dia orang rompak Vikram. Okay. So itu adalah side punya jahat. Maknanya not so villain lah. Dia menggunakan formula ni. Warna dia warna sejuk, warna yang gelap. Sama juga dengan abang Abe tu kan. Menggunakan warna macam tu. Okay. Rules asas tu you guys boleh apply. Kalau on a deeper level nak pakai rules yang lain macam cerita Frozen, itu terpulang. Okay, bergantung kepada penulisan skrip. Okay, ada soalan so far? Bawah tu Moana. Tak ada soalan? Saya rasa tak ada sih. Tak ada tidak mengapa. So ini 3 rujukan utama yang saya gunakan untuk buat slide ni dan juga saya punya teaching. Dan bila saya buat kerja saya akan rujuk ni. Pertama Preston Blair P 1994. Nama buku dia Cartoon Animation. Number 2 ialah Frank Thomas dan juga Oliver Johnston. Ditulis pada tahun 1981, Disney Animation The Illusion of Life. Ini dia, dalam The Illusion of Life ni diorang compilekan 12 prinsip animasi sambil diorang punya share pengalaman waktu buat kerja and so on. Dan satu lagi adalah Richard Williams tahun 2001, The Animator Survival Kit. Ini seronok membaca ni sebab kita dapat belajar macam mana diorang buat dulu. And then diorang share pengalaman diorang buat kerja tu. Okay. Macam salah satu contoh exaggeration. Okay, this guy
the animator dalam tu lah, the junior animator dalam tu. Bila dia buat animasi, dia lukis on paper tau, zaman tu lukis on paper, mana ada copy paste, lukis digital macam sekarang. So bila dia buat, Walt Disney as director, bila dia tengok kereta, watak tu watak kereta, dia buat kereta bergerak. Dia tengok dia reject, tak best. Terlalu biasa-biasa. Kalau terlalu biasa-biasa, baik syuting drama je, syuting biasa filem kan. So dia buat lagi, maybe goyang-goyang sikit, very cartoony sikit. Disney tengok, tak best, reject lagi sekali. So after few times reject, dia dah mula naik hangin dah. Aku dah asyik kena reject je kerja aku ni kan. Dia dah mula hangin, so dia buat karakter tu, bukan karakter, kereta tersebut bergerak very cartoony tau, yang terlampau exaggerate kau punya. Tayar duk tutang, pusing-pusing kena macam tu. Dia punya engine dia bergerak, upak-upak, siap keluar asap dengan apa. Disney tengok. Bila tengok benda tu, dia seret kan. Dia pandang, okay, ini adalah exaggeration. Semua orang lepas ni kena buat macam ni. Padahal waktu dia buat yang lebih-lebih tu, exaggerate dan dia dah hangin dah. Dia tahap rasa macam kalau kena reject ni aku dah berhenti kerja. So Disney kata, okay, inilah dia rules yang kita akan pakai sekarang. Exaggeration yang gitu. Macam, oh, okay, aku yang set rules ni. So itu adalah salah satu cerita yang mana diorang share kat dalam. Seronok macam-macam ada boleh baca. Okay, so itulah dia animation principles untuk you guys punya knowledge, you guys punya reference in future bila buat animasi. Okay, tak semestinya animasi untuk project you guys sahaja, tak semestinya untuk your study saja. If you keen enough untuk nak buat sendiri, tolong apply kan. Okay, slide ni saya akan kongsikan dan video ini pun saya akan kongsikan di my YouTube channel. Right, kita open any question. Sir, yang group storyboard tu deadline minggu depan ya, sir? Sorry? Group storyboard. Deadline. Okey, kalau nak tanya pasal group storyboard, kita boleh tamat dulu record ni, and then kita discuss untuk assignment pula, okey?